Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin mengucapkan jutaan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, komen dan share video-video di dalam channel ini. Dan saya mohon kepada yang belum tekan butang subscribe, saya mohon bantuan belas kasihan. Belas kasihan. Saya minta tolong bantuan supaya tekanlah butang subscribe kerana ianya percuma. Dan impian kita untuk menjadikan channel kita ini sebagai suara wadah untuk berbicara suara rakyat. Sebab itu tagline-nya Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bantu saya dengan mendapatkan 500,000 subscriber pada penghujung tahun hadapan. Itu impian kita supaya kita menjadi cukup besar, cukup bersuara jelas sampai ke telinga Perdana Menteri dan Menteri-Menteri yang berkenaan. Kerana itu saya mohon tolong tekan butang subscribe, like, share, komen, butang notifikasi. Agong Tita perjelas keadaan sebelum Perdana Menteri angkat sumpah. Rupanya ini keadaannya. Selepas 2 minggu dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kronologi dan titah di dalam Istana Negara sebelum beliau mengangkat sumpah. Beliau berkata yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan demikian supaya tidak timbul kekeliruan berhubung isu terbabit sehingga menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. Katanya semalam ketika menghadap yang di-Pertuan Agong, baginda nyatakan ada baiknya jika Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutama yang mungkin akan menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu, katanya. Beliau berkata demikian dalam satu ucapnama program pertemuan Mahabbah Perdana Menteri bersama ulama dan azatizah di Seri Perdana di sini hari ini. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Selangor Muhammad Zawawi Ahmad Mughini. Anwar menjelaskan dalam isu pembentukan kerajaan sebaik pilihan raya umum PRU ke-15 berakhir, yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan selangkah di depan untuk mengadakan sidang khas Majlis Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan walaupun ini dipertikai oleh setengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan yang di-Pertuan Agong kepada saya dan Raja-Raja Melayu yang sempat saya menghadap adalah menyatakan dari awal tidak dipertikaikan bahawa parti yang memperoleh kedudukan terbesar akan mendapat keutamaan. Pada ketika itu, parti menang dalam kerusi terbesar adalah Pakatan Harapan sebanyak 83 kerusi, Parlimen dan diikuti oleh Perikatan Nasional sebanyak 73 kerusi Parlimen. Seterusnya, ada usaha sambilan untuk mendapatkan akuan bersumpah SD dan ia terus berlaku dalam tempoh yang ditetapkan oleh di-Pertuan Agong iaitu sehingga jam 2 petang pada 21 November yang lalu. Beliau berkata, berapapun jumlah SD yang diperoleh itu hanya akan ditetapkan setelah waktu diberikan berkenaan dimuktamadkan. Seperti mana dalam perlumbaan, dia boleh potong kita di raun pusingan pertama. Kita potong dia di raun kedua dan ketiga. Tetapi yang pentingnya ialah garisan penamat, katanya. Apabila di garisan penamat saya perolehi jumlah terbesar kerana orang beri pengakuan sebelumnya telah menarik balik sokongan sebelum tempoh 2 petang, katanya. Dalam pada itu, beliau menegaskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 19 Disember diadakan kerana beliau mahukan mandat yang lebih jelas untuk memimpin negara. Katanya rasa perlu untuk adakan undi percaya kerana jumlah dari Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Rakyat Sarawak, Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah dan parti kecil yang lain.
Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang-undang dibangkitkan, tapi kerana saya mahu memimpin dengan mandat yang jelas, parti yakin perolehi majoriti. Andai kata tidak perolehi, parti akan tunduk suara rakyat, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan jutaan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, komen dan share video-video di dalam channel ini. Dan saya mohon kepada yang belum tekan butang subscribe, saya mohon bantuan belas kasihan. Belas kasihan. Saya minta tolong bantuan supaya tekanlah butang subscribe kerana ianya percuma. Dan impian kita untuk menjadikan channel kita ini sebagai suara wadah untuk berbicara suara rakyat. Sebab itu tagline-nya Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bantu saya dengan mendapatkan 500,000 subscriber pada penghujung tahun hadapan. Itu impian kita supaya kita menjadi cukup besar, cukup bersuara jelas sampai ke telinga Perdana Menteri dan Menteri-Menteri yang berkenaan. Kerana itu saya mohon tolong tekan butang subscribe, like, share, komen, butang notifikasi. Agong Tita perjelas keadaan sebelum Perdana Menteri angkat sumpah. Rupanya ini keadaannya. Selepas 2 minggu dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kronologi dan titah di dalam Istana Negara sebelum beliau mengangkat sumpah. Beliau berkata yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan demikian supaya tidak timbul kekeliruan berhubung isu terbabit sehingga menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. Katanya semalam ketika menghadap yang di-Pertuan Agong, baginda nyatakan ada baiknya jika Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutama yang mungkin akan menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu, katanya. Beliau berkata demikian dalam satu ucaptama program pertemuan Mahabbah Perdana Menteri bersama ulama dan Azatizah di Seri Perdana di sini hari ini. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Selangor Muhammad Zawawi Ahmad Mughini. Anwar menjelaskan dalam isu pembentukan kerajaan sebaik pilihan raya umum PRU ke-15 berakhir, yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan selangkah di depan untuk mengadakan sidang khas Majlis Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan walaupun ini dipertikai oleh setengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan yang di-Pertuan Agong kepada saya dan Raja-Raja Melayu yang sempat saya menghadap adalah menyatakan dari awal tidak dipertikaikan bahawa parti yang memperoleh kedudukan terbesar akan mendapat keutamaan. Pada ketika itu, parti menang dalam kerusi terbesar adalah Pakatan Harapan sebanyak 83 kerusi, Parlimen dan diikuti oleh Perikatan Nasional sebanyak 73 kerusi Parlimen. Seterusnya, ada usaha sambilan untuk mendapatkan akuan bersumpah SD dan ia terus berlaku dalam tempoh yang ditetapkan oleh di-Pertuan Agong iaitu sehingga jam 2 petang pada 21 November yang lalu. Beliau berkata, berapapun jumlah SD yang diperoleh itu hanya akan ditetapkan setelah waktu diberikan berkenaan dimuktamadkan. Seperti mana dalam perlumbaan, dia boleh potong kita di raun pusingan pertama. Kita potong dia di raun kedua dan ketiga. Tetapi yang pentingnya ialah garisan penamat, katanya. Apabila di garisan penamat saya perolehi jumlah terbesar kerana orang beri pengakuan sebelumnya telah menarik balik sokongan sebelum tempoh 2 petang, katanya. Dalam pada itu, beliau menegaskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 19 Disember diadakan kerana beliau mahukan mandat yang lebih jelas untuk memimpin negara. Katanya rasa perlu untuk adakan undi percaya kerana jumlah dari Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Rakyat Sarawak, Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah dan parti kecil yang lain.
Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang-undang dibangkitkan, tapi kerana saya mahu memimpin dengan mandat yang jelas, parti yakin perolehi majoriti. Andai kata tidak perolehi, parti akan tunduk suara rakyat, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.